Selamat sejahtera kepada rakan-rakan seperjuangan dan Profesor Halim yang kami sayangi. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu Teori Strukturalisme. Kita bermula dengan abstrak. Pengkaji telah merumuskan semua objektif di dalam abstrak ini. Pengkaji telah membuat kajian tentang teori strukturalisme. Seperti yang kita tahu bahawa strukturalisme ini adalah theoretical dan metodologi yang menyatakan bahawa dalam mana-mana sistem sosio-budaya, terdapat satu struktur yang menentukan segala terjadi dalam sistem itu. Untuk mengenali struktur di dalam teks, kita perlu melihat kepada tema, plot, pewatakan, bahasa, latar dan sudut pandangan. Dalam kajian ini, pengkaji juga akan menerangkan tentang maksud teori, strukturalisme dan perkembangannya sehingga menjadi teori asas kepada pengkajian bidang sastra. Selain itu, fungsi strukturalisme juga akan dikemukakan oleh pengkaji untuk mengetahui sejauh mana kejayaan atau kelayakan teori ini digunakan dalam bidang sastra pada masa kini. Tambahan pula penerangan tentang cara penggunaan teori strukturalisme ini dalam kehidupan juga akan dikemukakan oleh pengkaji. Seterusnya adalah pengenalan. Dalam pengenalan ini, pengkaji menyatakan secara keseluruhan umum tentang kajian yang dibuat iaitu tentang teori strukturalisme. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ada mendefinisikan strukturalisme ini sebagai satu kaedah kajian bahawa yang mengkaji dan menghuraikan struktur bahasa. Bukan itu sahaja, pengkaji telah mendapat satu pendapat lain daripada tokoh strukturalisme iaitu Ferdinand de Saussure. Ini yang mempercayai bahawa bahasa mempunyai struktur dalamannya yang tersendiri dan mempunyai peraturan-peraturan yang sistematik. Ferdinand juga memberikan pemahaman tentang perbezaan language dan parole. Language adalah kajian tentang aspek sistem bahasa, manakala parole adalah realiti kepada penggunaan bahasa yang sebenar. Oleh itu, perkara yang kita boleh fahami daripada teori ini adalah strukturalisme. Ini adalah mementingkan aspek struktur dan hubungkait sistem struktur yang ada dalam teks membolehkan sesuatu teks karya kesusastraan Melayu boleh dikaji dan dianalisis. Di samping itu, pengkaji cuba menghuraikan sedikit latar belakang tentang teori strukturalisme ini. Perkembangan teori ini adalah bermula pada 1960-an sebagai satu usaha untuk menerapkan kaedah dan wawasan Ferdinand de Saussure. Beliau percaya bahawa bahasa mempunyai peraturan dan struktur dalamannya sendiri. Melalui ini, peraturan dapat menguasai dan menggerakkan semua aspek bagi bahasa termasuk bunyi-bunyi yang dikenal pasti sangat bermakna. Untuk menyokong kajian tentang teori ini, pengkaji juga telah mengambil pendapat daripada seorang tokoh iaitu Roland Barthes yang menggambarkan bahawa aspek di luar teks ditolak dan dinafikan oleh fahaman strukturalisme ialah konsep kematian pengarang atau the death of the author. Konsep ini memberikan kefahaman bahawa pengarang tidak mempunyai apa-apa peranan dalam menentukan makna teks. Kita beralih ke slide seterusnya. Iaitu berkaitan dengan penyataan masalah. Melalui teori ini, pembaca akan menyedari setiap teks kesusastraan mempunyai makna yang tersendiri. Strukturalisme bukan sahaja terbentuk daripada sistem dan peranan struktur, tetapi mempunyai sumbangan kepada simbol yang memberikan kefahaman berkenaan aktiviti manusia dan sosio budaya tertentu. Permasalahan kajian ini dijalankan untuk mengetahui fungsi teori strukturalisme dalam setiap permasalahan yang kita ungkapkan berkenaan makna, teks, simbol, sosio budaya dan aktiviti masyarakat. Strukturalisme juga dicirikan dengan mempertimbangkan bahawa bahasa mempunyai fungsi utama dalam pembangunan kegiatan manusia. Oleh itu, kajian yang dijalankan adalah untuk mengenal pasti cara penggunaan teori strukturalisme yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Melalui penyampaian sesuatu teks dalam persekitaran kita, dapat mengenal segala kegiatan manusia.
Seterusnya kita beralih kepada objektif. Terdapat 3 objektif kajian teori strukturalisme ini, iaitu yang pertama, menyatakan maksud teori strukturalisme, yang kedua, menghuraikan fungsi teori strukturalisme, dan yang akhir, mengenal pasti cara penggunaan teori strukturalisme dalam kehidupan. Kemudian kita beralih kepada metodologi. Metodologi ialah bermaksud kaedah atau teknik mengumpul data supaya mendapat bukti untuk menyokong sesuatu hasil kajian. Di sini dapat kita lihat metodologi yang pertama adalah kaedah perpustakaan. Kaedah perpustakaan ini adalah pengkaji menggunakan pelbagai buku yang sahih untuk digunakan sebagai bahan rujukan pengkaji dalam menyiapkan tugasan ini. Antara buku yang digunakan adalah buku teori sastra dan kritikan sastra sebagai bahan rujukan. Metodologi yang kedua adalah kaedah internet. Kaedah ini adalah di mana pengkaji akan menggunakan pelbagai rujukan daripada laman sesawang untuk mendapatkan maklumat yang lebih tentang tajuk kajian yang dilakukan. Untuk sorotan literatur, menurut hasil kajian dari Ibn Sasonko, cakupan hasil strukturalisme yang sangat luas dapat menghasilkan variasi yang sangat besar bagi berbagai produk budaya. Seterusnya, menurut Ratna, strukturalisme genetik pula adalah analisis struktur dengan memberikan perhatian pada asal-usul karya sastra. Menurut Hashim Awang pula, makna strukturalisme menjadi lebih jelas dan mudah apabila ia dilihat secara khusus pada kata dasarnya. Beralih kepada analisis dan perbincangan pula, analisis dan perbincangan ini dimulakan dengan menyatakan maksud teori strukturalisme terlebih dahulu. Maksud teori strukturalisme bermula apabila 2 revolusi yang berlaku di Eropah, iaitu revolusi industri dan revolusi Perancis, telah mencetus perubahan-perubahan paling besar dalam sejarah peradaban manusia di seluruh dunia. Peradaban manusia mula masuk ke suatu era baharu yang disebut sebagai moden. Modernisme muncul sebagai satu aliran pegangan pemikiran yang berteraskan material yang disumbangkan oleh letusan teknologi dalam industri di Eropah pertengahan abad ke-18. Penolakan terhadap idea-idea lama yang sangat cenderung kepada aspek sejarah, biografi dan salah silah telah menjadi faktor yang mempercepatkan kemunculan teori-teori sastra baharu. Teori-teori era moden mendukung idea struktur dan bentuk yang disandarkan sepenuh pergantungan kepada teks. Aliran strukturalisme masih mewakili cara pemikiran yang dominan tentang bahasa, malah kepentingannya semakin meningkat baik dalam perkembangan dasar dalam pendidikan di negara-negara Eropah maupun di negara-negara rantau ini. Seterusnya beralih kepada fungsi teori strukturalisme. Fungsi teori ini dipercayai mampu menyampaikan makna yang tersendiri melalui binaan struktur dalaman bahasa tersebut. Berdasarkan pengetahuan Ferdinand de Saussure, iaitu pengasas linguistik moden kepada kesusastraan, Terry Eagleton 1983 mengatakan peraturan-peraturan yang sistematik yang ada di dalam struktur bahasa ini dapat menguasai dan menggerakkan semua aspek bagi bahasa, termasuk bunyi-bunyi yang dikenal pasti sangat bermakna. Teori linguistik moden yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure juga telah menyebabkan karya kesusastraan dilihat sebagai binaan linguistik dan tidak lagi mencerminkan pengarangnya. Melalui teori yang dikemukakan oleh Saussure, ini menimbulkan kefahaman kepada kita bahawa strukturalisme dalam bidang sastra adalah satu teori yang mengkonsepsikan pemahaman bahawa makna teks adalah ditentukan oleh sistem dan struktur-struktur yang mendasari teks itu sendiri. Manakala berdasarkan konsep Roland Barthes, konsep ini seolah-olah konsep yang mematikan pengarang, the death of the author, yang memberikan kefahaman kepada kita bahawa pengarang tidak mempunyai peranan dalam teks sastra. Untuk menganalisis teori strukturalisme dalam ilmu sastra adalah berdasarkan aspek struktur dan hubung kait sistem strukturnya. Seterusnya adalah cara penggunaan teori strukturalisme diaplikasikan dalam kehidupan. Teori linguistik moden yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure telah menyebabkan karya kesusastraan dilihat sebagai cerminan pengarangnya. Bahasa sastra bukan lagi mencerminkan realiti tetapi sebagai tanda.
Strukturalisme juga merupakan pendekatan sains sosial yang muncul pada separuh kedua abad ke-20. Dalam pendekatan ini, tujuannya adalah untuk mengkaji struktur yang memberikan makna dalam salah satu budaya tertentu. Seorang falsafah bernama John memulakan teori semiotiknya, iaitu komunikasi terdiri daripada tanda-tanda. Kata adalah tanda idea dan idea pula adalah tanda benda. Hubungan antara kata dan idea wujud secara wewenang. Fungsi utama bahasa ialah komunikasi. Melaluinya, manusia menyampaikan segala bahasa merupakan saluran yang penemuan, hujah-hujah dan ilmu pengetahuan. Teori strukturalisme juga disebut psikologi struktural, merevolusi sezaman. Dari saat pendekatannya, manusia telah melihat dirinya dalam tanggungjawab tingkah lakunya berkenaan dengan kemampuan hati nurani dan perkembangannya. Strukturalisme cuba menganalisis jumlah keseluruhan pengalaman dari kehidupan kelahiran hingga dewasa. Strukturalisme cuba untuk menganalisis fikiran dewasa, iaitu jumlah keseluruhan pengalaman dari lahir hingga sekarang bagi komponen yang ditakrifkan oleh yang paling muda dan mencari bagaimana mereka patut bersama-sama untuk membentuk pengalaman yang lebih kompleks serta korelasi dengan peristiwa fizikal. Jika kita kaitkan teori strukturalisme dari segi hubungan kaitan makna budaya, bahasa dan masyarakat, kita dapat kaitkan dengan drama. Sebuah drama juga adalah merupakan suatu karya sastra, iaitu dalam golongan bagian dari masyarakat dalam drama. Masalah kehidupan dan kemanusiaan yang dikemukakan biasanya tidak terlepas dari aspek-aspek sosial masyarakat dalam hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Seterusnya ialah dapatan. Teori strukturalisme penting dalam bidang kesusastraan. Idea yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh seperti Cloud telah menjadikan karya sastra pada masa kini menjadi lebih berkualiti berbanding karya-karya yang sebelumnya. Pengaji telah mengemukakan maksud teori dan fungsi teori ini melalui dapatan kajian berdasarkan kaedah kepustakaan. Sesebuah karya sastra yang baik dan berkualiti sememangnya terhasil daripada aspek sistem yang baik dan mematuhi peraturan teori strukturalisme. Kesimpulannya, teori strukturalisme menjadi satu teori yang mengkonsepsikan pemahaman bahawa makna teks adalah ditentukan oleh sistem dan struktur-struktur yang mendasari teks itu sendiri. Melalui kajian, pengkaji mengetahui lebih dalam tentang maksud, fungsi dan cara penggunaan di dalam bidang kesusastraan. Jelaslah bahawa teori strukturalisme sangat penting dalam bidang kesusastraan. Itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami berkenaan dengan teori strukturalisme. Sekian, terima kasih.